Hello. Doktor. Halo. Okey, kita ada sedikit masalah teknikal di sini. Saya sekali lagi ucapkan selamat petang dan selamat hujung minggu kepada semua. Kita bersiaran untuk program Create Talk melalui laman rasmi Facebook USM Create. Doktor dengar saya kah? Okey, alhamdulillah dengar. Okey. Tadi doktor masa saya buat introduction, doktor dengar saya tak? Oh, so tak dengar, sorry. Okey, tak apa. Kalau macam tu, mungkin saya boleh ulang sedikit bahawa CREATE ni adalah Creative Regenerative Environment for Talented Artists and Entrepreneur, iaitu inisiatif daripada USM untuk beri peluang dan ruang kepada penggiat seni dan usahawan muda memulakan langkah dan karier dalam mengembangkan seni dan bakat masing-masing. Tak apalah, kita mungkin penonton kita dah pun dengar. Jadi kita ada masalah teknikal sikit. Okey. Program Create Talk kali ni saya ulang, kita punya perbincangan adalah berkaitan dengan pemakanan seimbang. Adakah diet ini betul? Sebab itulah kami bawa doktor ke untuk siaran kita pada hari ini. Okey doktor, terima kasih sekali lagi kerana sudi terima undangan kami untuk berkongsi maklumat. Sebelum tu saya nak bacakan sedikit ya doktor punya biodata. Okey, Dr. Nur Malam mendapat pendidikan awal di Methodist Girls School dan Sekolah Menengah Convent Butterworth. Selesai persekolahan, beliau lanjutkan pengajian di Universiti Malaya pada tahun 1988 dalam jurusan Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. Seterusnya menyambung pengajian di peringkat Master of Community Medicine di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1995. Beliau mula bertugas di USM pada tahun 2000 sebagai pegawai perubatan dan kini beliau dilantik sebagai pengarah Pusat Sejahtera Kesihatan dan Pergigian USM. Bidang kepakaran beliau adalah kesihatan masyarakat, kesihatan dan perubatan. Baiklah doktor, kalau bagi saya lah doktor kan, makan tu juga satu seni. Sama ada seni memasak, seni hiasan dan gubahan masakan tu sendiri. Tapi hari ini kita bukan nak bincangkan pasal seni masakan ke apa, tetapi nak bincangkan topik yang saya rasa agak menarik untuk saya jugalah, sesuai untuk saya tentang diet ni. So saya tak nak lengahkan masa. Saya jemput doktor untuk berkongsi maklumat dan tips berkaitan kesihatan dan pemakanan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini doktor ya. Silakan doktor. Saya tak dengar lah doktor. Okey. Dengar tak? Dengar. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Puan Ramnah kerana menjemput saya lah untuk lebih pada perkongsian lah pengalaman dan semenjak saya menanggung tanggungjawab lah sebagai perubatan, sebagai pengarah ya. Dan saya ucapkan selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, sambil beristirahat pada petang Sabtu ni. Mungkin masa ni lah yang masa istirahat ni adalah sesuai lah saya rasa untuk tanpa rasa kesibukan lah untuk mendengar sedikit lah perkongsian saya lah berkenaan dengan topik pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada semua yang sudi hadir untuk mendengar lah. Ini lebih kepada perkongsian dan pengalaman saya lah ya. Jadi mungkin saya boleh share lah dengan semua orang. Okey, saya buka slide dulu ya. Sambil doktor buka slide tu, doktor pun tengah ada tugas kan hari ni doktor? Okey doktor.
Okey, doktor. Saya tak dengar doktor lah. Ramai. Okey. Boleh. Slide nampak tak? Okey, nampak slide tak? Puan Ramnah? Okey. Suara saya dengar tak? Yes, dengar. Okay, alright. Okay, so tentang topik tentang pemakanan ni memang agak luas lah. Jadi nak menceritakan atau kita nak berkongsikan hal ini agak banyaklah juga sebenarnya, tapi saya cuba rumuskan ataupun memberi maklumat yang keperluan saya rasa yang semua orang semua daripada kita patut tahulah tentang sebenarnya apa berkenaan dengan diet ini. Jadi saya akan teruskanlah ya. Topik saya ni ada tersebutlah seperti yang tertera kat sini, lebih kurang macam itulah. Jadi dia bukan saja tentang pemakanan sahaja yang saya akan bincangkan, apa-apa yang mempengaruhi pemakanan lah dari segi pemakanan dengan COVID dan sebagainya lah ya. Okey, kita tak lengkap lah kalau kita tak bercerita atau memberi sedikit maklumat tentang COVID ini dalam topik pada hari inilah. Jadi antara yang saya ingin jelaskan di sini adalah tentang kesihatan dan COVID, iaitu pemakanan dengan COVID. Kalau kita lihat di sini, nutrisi untuk pemakanan ataupun pemakanan untuk orang dewasa semasa COVID memang amatlah perlu kita beri perhatian lah, kerana keperluan untuk memakan balance diet setiap hari yang mana kita mendapat vitamin, mineral, fiber yang cukup, protein, antioksidan untuk badan kita ini adalah penting untuk menguatkan imun sistem badan dan mengurangkan risiko-risiko yang berkait rapat dengan makanan adalah dengan juga berkait rapat dengan jangkitan COVID, iaitu yang melibatkan penyakit-penyakit kronik. Jadi mukadimah awal saya adalah kita boleh lihatlah bahawa kepentingannya nutrisi atau pemakanan semasa untuk melawan COVID. Saya rasa semua pun maklumlah tentang hal ini kan. Okey. Jadi saya nak relate juga sedikit dengan pemakanan ataupun cara hidup kita yang memberi risiko kepada COVID. Kalau kita lihat dari segi obesiti ya, obesiti adalah salah satu daripada risiko mendapat jangkitan yang teruk, iaitu sebanyak 7 kali ganda untuk mendapat jangkitan COVID ya. Sebegitu juga kalau contohnya ada penyakit-penyakit lah seperti penyakit-penyakit kronik yang mana kita tahu bahawa penyakit-penyakit kronik atau kita panggil non-communicable disease ini adalah juga berkait rapat dengan pemakanan, dan sudah semestinya sekiranya kita ada penyakit kronik ini, maka risiko untuk jangkitan yang teruk dengan COVID adalah tinggi. Yang lainnya adalah contoh dari segi gaya hidup kita ataupun tabiat kita adalah merokok lah, iaitu 1.5 kali lebih mendapat jangkitan COVID yang teruk. Ini adalah beberapa faktor lah. Okay, selain pada itu, kalau kita lihat ini, untuk kita menjadi sihat di mana kita boleh menangani atau melawan COVID ini, sentiasa ada melibatkan tentang hal pemakanan juga ya, iaitu eat healthy diet lah, makan makanan yang saya sebut tadi yang ada keseimbangan, yang mempunyai nutrisi dan sebagainya yang mencukupi, dan lain pada itu adalah gaya hidup yang lain-lain lah seperti tidak merokok dan juga seperti menjadi lebih aktif dan physically aktif. So ini adalah membolehkan kita supaya kita sihat, dalam keadaan sihat boleh melawan COVID. Dan kalau kita lihat di sini juga orang yang sihat senang mudahlah untuk melawan penyakit lah dari segi untuk pemulihan kepada COVID-19. Okay. Perkara-perkara yang melibatkan tentang penyakit-penyakit tidak berjangkit ini amatlah pentinglah untuk kita memastikan kita dalam tahap kesihatan yang baik. So jadi
Ini adalah antara yang penting lah yang kita semua maklum lah tentang jangkitan COVID dan juga tentang kesihatan kita yang berkait rapat dengan pemakanan dan gaya hidup sihat ya. Okey, apakah makna sihat kepada kita? Kalau kita lihat sihat ni, what is health? Apa yang sihat kita sebut ni, kesihatan kita, dia ada merangkumi macam-macam yang menyebabkan kita sihat. Banyak perkara yang akan mempengaruhi kesihatan kita lah. Antara yang salah satu mempengaruhi kesihatan kita adalah makanan lah ya. Makanan adalah salah satu daripada banyak-banyak aspek lagi lah yang menyatakan kita ni sihat atau menjadikan kita sihat atau tidak lah. Dari segi spiritual dan sebagainya, fizikal lah. Jadi antara ini apa maksud dia sebenarnya yang sihat ini? Jadi apa yang kita sebut di sini, hidup sihat adalah apa yang membantu untuk mengekal dan memperbaiki kesejahteraan hidup. Apa-apa sahaja yang membolehkan kita rasa sihat adalah apa benda yang kita melakukan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup kita. Yang penting di sini mesej saya adalah mungkin perkongsian pada petang ini adalah satu saja mesejnya adalah iaitu ayat inilah, being healthy and fit isn't a fad or a trend but it is a lifestyle. So nak menjadi sihat ni dia kena jadikan satu amalan gaya hidup, lifestyle kita yang sepanjang hayatnya kita kekalkan. Sebab kalau dia hanya tiba trend saja, ikut orang ni, ikut orang tu, bila kita ingat kita nak buat dan sebagainya, dia tak akan menjadi satu perkara yang akan mengekalkan kesihatan kita sepanjang hayat. So apa yang kita lakukan untuk mengekal sihat ini mestilah menjadikan satu gaya hidup kita yang kita gunakanlah atau kita kita kekalkanlah untuk diri kita sendiri. Okay? Kalau kita lihat di sini, apa yang saya nak relatekan pemakanan ni adalah dengan penyakit-penyakit lah ya. Kalau kita lihat dari segi apa yang saya letak di sini adalah kalau kita lihat macam-macam lah yang mempengaruhi penyakit-penyakit yang melibatkan kita panggil penyakit non-communicable disease, penyakit-penyakit tidak berjangkit lah, iaitu penyakit seperti penyakit kardiovaskular, penyakit-penyakit paru-paru, diabetes, kanser dan sebagainya. Salah satu aspek ni adalah pemakanan ya. Pemakanan adalah risk factor kepada banyak juga jenis penyakit-penyakit kronik. Begitu juga kalau kita lihat di sini, ini adalah juga menunjukkan bahawa yang warna merah tadi tu adalah diet yang memberikan mempengaruhi lah penyakit-penyakit tersebut lah seperti jantung dan sebagainya. Ini adalah antara apa yang kita dah tahu pun lah ya. Okey. Ini adalah daripada National Health Mobility Survey yang terkini lah pada 2019 menyatakan pertanyaan itu adalah adakah kita sihat? Kalau kita lihat sini 1 daripada 5 orang penduduk menilai kesihatan mereka sebagai tidak bagus tu bermakna tidak berapa sihat lah. Jadi 1 daripada 5 orang lah dalam masa survey ini dilakukan dalam masa 2 minggu sebelum tu lebih kurang 20% rakyat Malaysia melaporkan tidak sihat. Memang adalah dalam masa kehidupan kita ni kita tidak sihat lah ya. Kita akan rasa kita tidak sihat ya. Okey, kalau kita lihat dari segi statistik ini adalah statistik yang melibatkan menyatakan tentang diabetes, darah tinggi dan kolesterol. Di mana kita lihat penyakit-penyakit ini adalah penyakit berkait rapat dengan juga adalah pemakanan. Di mana ini adalah faktor utama untuk faktor risiko utama untuk mendapat penyakit kardiovaskular, penyakit jantung di mana penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian utama di Malaysia lah ya. Dan kalau kita lihat juga dari segi diabetes ni agak nampak begitu tinggi sekali lah di kalangan rakyat Malaysia kita lah, iaitu 1 daripada 5 orang dewasa di Malaysia mengidap diabetes. Contohnya kalau kita ada 5 orang dalam satu keluarga ataupun kita berada dalam office lebih kurang 5 orang macam tu, salah seorang tu kemungkinan besar adalah seorang diabetes lah. Jadi lebih dianggarkan lebih kurang 3.9 juta lah yang berumur 18 tahun ke atas itu adalah menghadapi penyakit diabetes. Yang apa merisaukan adalah penyakit diabetes ni ada di kalangan mereka yang tidak tahu mereka mengidap penyakit diabetes. Kalau kita lihat di sini ada graf yang warna biru ini menunjukkan bahawa tidak tahu bahawa mereka mengidap diabetes kerana
mungkin tidak ada pernah menjalankan pemeriksaan dan sebagainya ataupun tidak tahu menilai simptom-simptom diabetes itu sendirilah, ya. Dan kalau kita lihat dari segi darah tinggi atau hipertensi, 3 daripada 10 orang daripada rakyat Malaysia ini yang mengidap penyakit darah tinggi. Dan tadi diabetes 1 daripada 5, darah tinggi 3 daripada 10. Jadi kalau kita lihat ni tekanan darah tinggi yang dibaca ni lah lebih daripada 140 dan 90 lah. Okey, kalau kita juga mengetahui bahawa hanya separuh daripada rakyat Malaysia ni, daripada mereka yang mereka menjalani mobility survey ni, bahawa mereka mengidap penyakit darah tinggi, hanya separuh menyedari. Serupa macam diabetes juga, ramai yang tidak ada pemeriksaan dan sebagainya, mungkin tidak tahu bahawa mereka sebenarnya mengidap penyakit diabetes darah tinggi, ya. Bagaimana dengan penyakit kolesterol? Kalau kita lihat, kolesterol ini adalah salah satu juga adalah risiko kepada penyakit-penyakit seperti jantung dan sebagainya lah. Okey, kalau kita lihat sini 4 daripada 10 orang daripada rakyat Malaysia yang mengidap penyakit kolesterol. Serupa juga penyakit kolesterol ni kalau kita tidak melakukan pemeriksaan, kita pun tak tahu kita ni ada kolesterol atau tidak, ya. Jadi adalah penting untuk kita tahulah supaya kita mengetahuinya, membolehkan kita menjagalah dengan lebih sedikitlah dari segi kesihatan kita lah. 1 daripada 4 orang tidak tahu mereka mempunyai tahap kolesterol yang tinggi. Jadi inilah antara faktor ataupun perkara-perkara yang contribute daripada penyakit-penyakit inilah, penyakit-penyakit kita panggil penyakit non-communicable disease ni, ya. Adakah kita ni cukup aktif? Ini persoalan jugalah yang biasa kita dengar lah, adakah kita ni aktif atau tidak. Kalau kita lihat di sini juga dari segi survey ini menyatakan bahawa 1 daripada 4 orang dewasa adalah tidak aktif fizikal, ya, kurang aktif lah. Jadi tidak aktif fizikal ini adalah menyumbang faktor utama risiko bagi kematian di dunia lah. Jadi mengurangkan aktiviti dan tidak menjalankan aktiviti sekurang-kurangnya menggunakan tangga atau berjalan kaki itu adalah amat penting lah, ya. Berjalan kaki lah, berjalan kaki ke kedai, berjalan kaki ke masjid, berjalan kaki daripada tempat parking dan sebagainya. Itu saya rasa sepatutnya tidak menjadi masalah lah, sebab kalau kita berjalan kaki ini adalah menunjukkan bahawa kita masih lagi menggunakan aktiviti fizikal kita lah, ataupun menggunakan tangga lah, ya. Okey, seterusnya berkenaan dengan merokok juga kita dapati masih lagi ramai juga, iaitu 21% adalah perokok di Malaysia, dan ada di kalangan mereka yang juga adalah perokok elektronik sebanyak 5%. Dan apa juga yang kita dapati bahawa 1 daripada 2 orang melaporkan adalah pendedahan kepada asap rokok atau kita panggil sebagai perokok pasif. Yang paling kita risau adalah perokok pasif itu di kalangan isteri dan anak-anak lah, di mana perokok pasif ini biasanya akan melibatkan mereka yang tinggal di rumah lah, iaitu 31% berada di rumah menyatakan bahawa mereka adalah terdedah kepada asap rokok pasif. Bermakna mereka bukan perokok, tetapi disebabkan asap rokok yang dihisap di dalam rumah tersebut menjadikan mereka sebagai perokok pasif. Antara lain yang kita nak bincangkan di sini adalah tentang pemakanan. Jadi kalau kita lihat di sini, 95% orang dewasa di Malaysia mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran kurang daripada apa yang disyorkan. Okey, mengambil tetapi kurang apa yang disyorkan. Jadi sebanyak ramailah 95%, ya. Okey, makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang mencukupi penting dalam pengurangan berat badan dan pencegahan penyakit, manakala pengambilan air kosong yang mencukupi membantu buah pinggang berfungsi dengan lebih efisien dan mengelakkan penyakit batu karang dan sebagainya, ya. Mereka lebih sukakan, termasuk saya sendirilah, nasi. Carbs banyak lah.
Itu healthy lifestyle yang kita nak bincangkan hari ni, doktor. Tapi doktor, saya nak selit sikit saja satu soalan berkaitan tadi doktor sebut tentang perokok lah, tentang perokok, dan saya pun ada tengok statistik kematian dalam setahun perokok lebih kurang 10,000 orang setahun meninggal lah. Tapi saya nak kalau doktor boleh chip in sikit tips untuk berhenti merokok, atau nanti doktor nak bagi tips untuk penghisap untuk orang yang merokok dan juga vape lovers ni, macam mana cara mereka nak slow ke berhenti atau berhenti terus. Doktor nak share kemudian atau macam mana? Kemudian kot doktor nak? Okey, boleh juga saya terangkan sekarang juga. Okey. So Okey, sebenarnya walaupun trend merokok ni memang susah lah kita nak tengok. Kalau kita lihat dari segi untuk nak berhenti merokok, kalau dah bermula tu dia bergantung kepada bilangan rokok yang seseorang tu menghisap lah. Ada setengah orang dia social smoker sahaja, bila kawan dia bagi ataupun ada function dia hisap, saya rasa itu tak ada masalah. Itu hendak merokok ataupun tidak sahaja. Itu tidak mungkin, antara sebab itu dia tidak menjadikan satu ketagihan lah. Sebab kita tahu merokok ni adalah ketagihan kan. Jadi kalau mereka yang dah jadi perokok, kita panggil perokok tegar lah. Perokok tegar ni perokok yang telah begitu lama lah dan juga menghisap dengan jumlah yang banyak lah. Jadi mereka ini ada sikit, bukan tidak boleh berhenti. Ramai juga di kalangan perokok tegar yang berhenti. Saya rasa yang paling penting adalah niat utama seseorang tu. Okay. Kita dapati ada program-program untuk berhenti merokok. Sebenarnya kalau ada di kalangan perokok tegar yang boleh berhenti begitu sahaja, sebab mempunyai niat yang begitu kuat, ya. So mereka boleh berhenti. Pada mula-mula berhenti tu tidaklah berhenti dengan seterusnya. Selalunya dia akan mengurangkan jumlah bilangan rokok dan sebagainya lah, macam tu. So ada kala mereka yang tidak boleh menggunakan cara itu, biasanya dia akan melalui kaunseling, kaunseling rokok. Dan kaunseling merokok ini adalah penting lah untuk memberi semangat lah kepada, atau berkongsi lah bersama-sama dengan kaunselor untuk memberikan untuk perokok itu sendiri, memberikan satu cara atau tata cara untuk bagaimana mereka berhenti. Dan antara lain juga yang ada juga selain daripada kaunseling, ada juga menggunakan ubat-ubatan lah, ataupun jenis-jenis ubat yang boleh digunakan lah untuk berhenti merokok lah. Jadi sebenarnya kita ada di hospital-hospital kerajaan ataupun dulu even di tempat kita sendiri lah, di fasiliti USM kita sendiri pun ada klinik berhenti merokok sebenarnya. Selalunya dia melalui kaunseling dan juga melalui berjumpa dengan pegawai perubatan lah. Jadi perkara tu bukan tidak berhenti merokok bukan satu yang sukar sebenarnya. Jadi mungkin ramai di kalangan mereka yang berhentilah. Jadi niat yang betul, yang kuat. Selalunya niat yang kuat ni dia melibatkan dengan penyakit dia sendiri, ataupun niat yang nak berhenti ni because of keluarga kan. Selalunya niat yang berhenti ni tak ada sebabkan pasal duit lah. Biasanya boleh beli tu tak ada masalah sangat, sebab lebih kepada niat untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga mendapatkan kita panggil help lah, bantuan lah daripada mereka yang boleh memberi bantuan kepada kita. Sama jugalah maksudnya dengan vape doktor, sebab risiko merokok dengan elektronik, rokok elektronik tu dia punya kesan sama, atau sebab dia ni perokok elektronik, dia cakap ini bukan tembakau, dia tak ada apa, dia cuma asap. So benda ni kena terap. Selalunya kalau untuk klinik berhenti merokok, kita tak pernah replace lah. Tidak ada replacement of merokok tu menggunakan rokok biasa tu dengan vape. Vape is not a replacement lah. Ataupun kalau orang yang hisap vape tu merasakan bahawa itu sebenarnya adalah tidak ada masalah, sebenarnya memang masalah pun sebenarnya. Sekarang ni vape ni masih baru lagi juga kan. Jadi banyaklah yang kajian dan sebagainya lah yang telah dilakukan lah, menyatakan bahawa dia still chemical juga, yang dihisap tu juga chemical, bukan oksigen, bukan
Oh, bukan yang udara yang perkara sihat yang lah. sihat. Ya, bukan oksigen yang sihat Ya, atau udara yang sihat. Okey, betul. okey doktor. Terima kasih atas penerangan tu doktor. Tapi saya minta izin doktor untuk masukkan sedikit hebahan kepada penonton kita ya. Okey. Okey doktor. Berkaitan dengan aktiviti yang sedang berlangsung di Dewan Budaya. Dewan Budaya bersama dengan USM Create dalam pengisian program Mental Health Intervention akan menganjurkan program Bulk Art, iaitu satu program pencarian bakat dalam bidang nyanyian sama ada secara solo atau berkumpulan untuk pelajar USM khasnya. Dengan tema Go Beyond, Go Global, anda boleh menyanyi apa saja lagu dalam apa saja bahasa. Jadi sertai peringkat uji bakat yang sedang berlangsung sekarang ini, dan peringkat akhir pentas bakat akan diadakan secara fizikal di USM Create Georgetown pada 27 November nanti. Video penyertaan boleh dihantar kepada Urustia dan tarikh tutup penyertaan penghantaran video adalah pada 9 November 2021. Saya sarankan kepada pelajar-pelajar baru ni kalau boleh cuba dan tunjuk, show your talent, sebab hadiah-hadiah menarik dalam bentuk wang tunai, sijil dan juga trofi sedang menanti pemenang. So pelajar-pelajar USM jangan berlengah. This is one of the way untuk anda tambah duit poket anda di samping anda tunjukkan bakat anda di universiti. Anda ada 3 ke 4 tahun di universiti untuk bersama dengan Dewan Budaya dan juga program-program di USM. Untuk informasi lanjut, jangan lupa ikuti laman media sosial Instagram, Twitter, Facebook dan TikTok Dewan Budaya, Berteja USM dan USM Create, atau hubungi Urustia Program Puan Andy Siti di talian 012-682-449 atau Cik Emma 012-862-6019. So, saya ulang sekali lagi, student-student USM, this is your time to show your talent. Kontak Urustia pertandingan ini, masa masih ada penyediaan video. Dah lama dah kita tidak cari bakat baru. So, tengoklah dia punya hebahan nanti di laman-laman resmi yang saya sebutkan tadi. Okeylah, baik doktor, berbalik kita kepada topik kita hari ini. Kita bermula macam doktor katakan tadi, kita dilanda COVID, kebanyakan kita dah memang terkesan dari segi ekonomi, emosi, ada juga sedar tak sedar, mental pun sangkut juga doktor, secara tak sedar lah, dia kacau jugalah. Okey, antara rutin seharian pun banyak berubah. Ada yang tak boleh bekerja, dibuang kerja, ada yang kena work from home. Even rutin seharian kita dalam senaman dan riadah juga terberhenti. Saya pun antara orang yang terberhenti jugalah. Kalau dulu saya dah berjaya mengurangkan sedikit saya punya bahan-bahan lebihan tu, sekarang ni saya sudah dapat balik, dia bagi balik kat saya sebab saya berhenti. Saya kena mengaku sendiri doktor. Okey. Saya ada satu lagi soalan kat doktor. Bagaimana kita nak mengawal nafsu makan kita dan nak kembalikan balik semangat dan untuk beriadah ni, untuk beraktiviti. Apa ni soalan tu? Nafsu makan kita ni kita nak kontrol yang tu. Ya, yang tu yang paling susah nak kita nak usahakan adalah nafsu lah. Sebab ini adalah satu perkara yang memang amat sukar lah. Sebab sebenarnya macam Puan Ramnah kata, Puan Ramnah pernah menurunkan berat badan dan sebagainya kan. Sebenarnya sebab tu saya kata tadi, take away message saya adalah yang tadi tu saya sebut. Dia mesti menjadikan satu lifestyle yang berkekalan sepanjang hayat. Kalau kita rasa hari ni kita nak buat because of this, because of that, dia boleh membantu, tapi dia akan kembali balik macam asal. Jadi kalau kita menjadikan, nanti saya akan bincang sedikit tentang pemilihan makanan, apa yang kita nak pilih, macam mana kita nak makan. So kalau kita jadikan perkara tu sebagai satu amalan lifestyle kita sepanjang masa, tak kira lah kita ada dekat buffet ke, kita ada dekat kenduri kahwin ke, kita ada dekat depan makanan yang begitu banyak ke, you know, it doesn't make any difference to us. Dia tidak memberikan kesan sebab kita telah ada kita punya own self statement. You know, so this is our lifestyle, this is apa yang saya perlu lakukan, inilah cara hidup saya. So you know, kadang-kadang kita tengok tu dia lebih pada nafsu lah kan. Sebenarnya bukan dia makan pun semua. Tapi semua nak rasa, semua sedap. Semua nak ambil kan. Sebenarnya kita dalam usia kita dah begitu, lagi kita berusia, makanan tu tak ada lagi satu makanan yang kita tak pernah makan.
semua makanan dalam kehidupan kita, kita pernah makan apa saja, rendang, apa saja semua dah makan. So kadang-kadang bila kita tengok makanan tu, padahal kita bukan tak pernah makan kan, kita nak makan juga. Itu yang kita sebut nafsu tu Nafsu. lah. Sebenarnya Betul, kalau betul. kita dah boleh kawalkan kita punya gaya hidup, iaitu awak amalan tu menjadi satu sebahagian daripada kita, it is okay. Kita rasa kita yang akan win lah in that situation, not the food yang winning the situation. Itu Sekarang kita ni kena kontrol sendiri. makanan yang menang tu kan, menang, okay I'm here, okay please eat me. So pakai makanan tunjuk, oh nafsu tu dah nak makan. Tapi kalau kita yang mengawal tu, kita yang menjadikan sebahagian daripada kehidupan kita, gaya hidup kita. So no matter what food on the table also, kita tahu macam mana kita nak pilih, kita tahu apa yang kita nak makan, berapa banyak yang kita nak makan. Kalau kita tak dapat makan hari pun tak apa, insyaAllah esok kita masih boleh makan lagi. Boleh beli lagi, boleh Betul, makan lagi sebenarnya kan. Itu je lah. And kalau betul-betul kita nak rasa juga nak makan, berapa banyak sebenarnya portion kita nak rasa tu. Sebab setengah orang kata rasa tu sebiji, setengah orang rasa tu 2 biji, setengah orang rasa tu tiga kan. Ada yang rasa tu mungkin Berpinggan-pinggan. sedikit. What is the meaning of rasa kan? Kata oh saya nak rasa je sebenarnya. Sebenarnya nak rasa tu dia akan ada different masing-masing punya pilihan lah. Jadi kalau nak rasa tu macam-macam. Jadi kalau dah makan masih nak rasa lagi. So how much portion yang nak rasa tu lah. Macam tu. Okey. Terima kasih atas penerangan doktor. Okey, mungkin kita boleh teruskan dengan perkongsian doktor dan tajuk ni. Terima kasih. Okay. Sekejap ya. Okay. So tadi kita dah selesai dengan slide yang ini, perkongsian saya. Alright, so seterusnya adalah yang Puan Ramna sebut tadilah tentang berat badan dan obesiti. Okay, lebih berat badan dan obesiti ataupun kita panggil obesiti yang lagi satu adalah obesiti daripada bahagian abdomen kita lah, bahagian perut kita lah yang banyak, yang ramai di kalangan kita bila tambah je berat badan, obesiti tu berlaku di bahagian perut lah. Okey, kalau kita lihat ni 1 daripada 2 orang dewasa di Malaysia adalah dalam kategori berlebihan berat badan atau obes. Kalau kita duduk 2 orang, salah seorang tu mestilah obes. Contohnya macam tu lah. Kalau suami isteri, sama ada isteri yang obes atau lelaki suami yang obes, ataupun kalau kita duduk sebelah-sebelah dengan kawan kita ke, macam tu lah seorang daripada 2. Kalau dari segi obes abdomen ni, daripada kelebihan lemak perut di daripada bahagian perut ni, 1 daripada orang dewasa, 1 daripada 2 orang dewasa juga dalam kategori ni . Dan of course obesiti ni memang satu perkara yang memang sukar lah juga, ia melibatkan lebih kepada pemakanan jugalah. Selain daripada physical activity, ia juga melibatkan dengan pemakanan . Okey, apakah itu yang saya sebut tadi, kesihatan tadi? Apa sebenarnya kesihatan? Kalau ikut dari segi definisi lah daripada WHO, kesihatan adalah satu tahap atau keadaan di mana seseorang individu mempunyai kesejahteraan yang sempurna dari segi fizikal, mental, sosial, bukan saja bebas daripada penyakit. Bermakna dia sejahtera tu, kita kata kesihatan ni macam saya sebut hari ni pasal pemakanan saja sebenarnya. Kesihatan itu adalah dia melibatkan kompos daripada 3 aspek, iaitu fizikal, mental dan juga sosial . Ini definisi dalam bahasa Inggeris. Okey. Itu yang saya sebut di sinilah, dia adalah komponen daripada 3 aspek ni yang menyebabkan kita sejahtera lah, fizikal, and dia juga ada berkait rapat antara satu sama lain juga . Okey, kenapa sihat itu penting? Kehidupan yang sihat sebenarnya boleh mencegah daripada penyakit kronik. Sebab bila kita mendapat sesuatu penyakit, ia memerlukan sedikit perhatian lah kan. Jadi dia memerlukan perhatian daripada penyakit tersebut. Contohlah macam orang ada darah tinggi, ada diabetes, dia kena ada perhatian daripada penyakit itu pula. Jadi dia kena sihat supaya dia dapat mencegah daripada penyakit-penyakit tersebut. Dan juga dianya dapat mengekalkan fungsian harian dengan selesa dan optima. Itu yang pentingnya, bila kita sihat, kita boleh berfungsi dengan baik. Kita boleh bekerja, kita boleh menjalankan tugas, kita boleh memajukan perniagaan, so kita akan dapat bergerak dengan baik, so itu adalah penting untuk kehidupan kita. Jadi fungsian harian kita tu mestilah tidak terjejas. Itu adalah salah satu rahmat lah kalau kita sihat .
Dan kalau kita lihat sini pertalian antara pekerjaan dan kesihatan tu memang agak memang adalah, memang sangat-sangat dikenal pastilah sebenarnya, sebab dalam masa kehidupan kita semua kita bekerja, semua kita pun menjalankan perniagaan dan sebagainya. Jadi itulah kita kena memastikan bahawa di masa pada mulanya sebelum kita bekerja sehinggalah bertahun-tahun kita bekerja, apakah outcome daripada pekerjaan ataupun daripada masa kita bekerja tersebut, outcome dia tu. Adakah daripada awal dan akhir kita masih sihat ataupun kita telah mendapat penyakit-penyakit semasa dalam pekerjaan tersebut. Itu adalah relationship lah, sebabnya adalah 8 jam sehari, kadang-kadang perniagaan tu sampai 10 jam sehari, kadang-kadang sampai one whole day bekerja mencari nafkah dan sebagainya. Apakah implikasi sepanjang bertahun-tahun kita bekerja mencari nafkah itu, menjalankan perniagaan dan sebagainya, itu apakah outcome daripada situ. Itu yang kita kena fikirkan lah. That means kita perlu mengoptimalkan our health tu dalam kehidupan harian kita, menjadikan dia sebagai amalan gaya hidup yang berkekalan sepanjang hayat, sepanjang masa. Of course lah, dia ada melibat dengan beberapa lagi aspek lah yang melibatkan bahagian dengan pekerjaan. Jadi untuk itu, pentinglah saya nak sarankan lah untuk semua orang, semua daripada kita, sepaling kurang-kurangnya pernah ataupun perlu menilai tahap kesihatan dengan melakukan pemeriksaan kesihatan ataupun kita panggil medical surveillance dan sebagainya. Sebab kalau macam saya sebut tadi, ramai di kalangan yang tidak tahu dia bawa mereka tu diabetes, ada yang tidak tahu mereka tu ada kolesterol tinggi, tidak tahu mereka tu ada tekanan darah tinggi dan sebagainya. Adalah penting untuk kita paling-paling kurang pun melakukan medical check-up atau kita panggil pemeriksaan kesihatan lah. Ini boleh dilakukan di mana-mana sahaja pun, ya. Alright, dan itu dengan cara itu kita boleh tahu tahap status kesihatan kita ni, ya. Kalau biasa kat rumah kita ada penimbang, kita boleh kira sendirilah BMI kita berapa dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak ada penimbang kat rumah, tidak ada mesin tekanan darah kat rumah, tidak ada gadget-gadget untuk memeriksa gula dalam darah, sudah semestinya kita kena pergi jumpa dengan pegawai perubatan atau klinik-klinik untuk just sekurang-kurangnya lah dapat menilai tahap kesihatan kita lah. Itu kita nak memastikan kita bebas daripada penyakit. Okay, dan ini juga dapat mengesan penyakit daripada peringkat awal supaya kita boleh membuat kawalan yang terbaik lah. Ataupun lepas itu kita perlu melakukan pemeriksaan secara berkala. Ini adalah penting sebab kalau kita buat dah 20 tahun yang lalu, tidak mungkin benda tu sama sampai 20 tahun yang akan datang. Jadi kena adalah pemeriksaan, ya. Ini adalah antara beberapa hasil daripada saringan yang kita boleh tahulah. Okay. Ini adalah semua melibatkan juga dengan cara hidup kita, pemakanan kita, physical activity kita. Antaranya adalah BMI lah, jisim tubuh berat badan boleh dikira, peratusan lemak dalam badan boleh juga dikira. Ukur lilit pinggang itu adalah penting. Jika contohnya ukur lilit pinggang lelaki lebih pada 90, risikonya tinggi daripada kurang daripada 90, kalau wanita 80 cm, tekanan darah yang melebihi 140/90, tahap kolesterol melebihi 5.2, gula dalam darah kalau tidak berpuasa, itu gula yang tinggi, sejarah dan sebagainya lah. Okay. Kalau ini adalah kiraan BMI, ini boleh dikira juga kalau biasanya kalau ramai yang mungkin dah tahu atau mungkin ramai yang belum melakukan pemeriksaan, boleh tahu je BMI kita di kategori mana. BMI hanya kita perlu tahu timbang berat kita dalam kilogram dan kemudian kita tahu tinggi kita dalam meter dan kali 2, tinggi kali tinggi, maka kita boleh dapat nombor BMI itulah. Jadi kalau BMI kita lebih daripada 25, okay, kita dikonsiderkan atau dikira sebagai lebih berat badan. Kalau BMI kita lebih daripada 30, maka kita dah dikategorikan sebagai obese. Jadi ini adalah menentukan sama ada orang tu kita nak tahu obese ke, lebih berat badan ke, ideal ke, kita perlu menjalankan pemeriksaan BMI ini, ya. Yang seterusnya adalah tekanan darah. Biasalah tekanan darah pun boleh dilakukan dengan simple saja, meletakkan alat pemeriksaan tu dekat lengan, maka kita boleh dapatlah kalau 140 ke atas itu dan lebih pada 90, maka kita perlu melakukan pemeriksaan beberapa hari atau beberapa kali untuk memastikan kita ini adalah dikategorikan sebagai tekanan darah tinggi.
Kalau kita gula, kita periksa gula. Gula pun senang juga sebenarnya diperiksa, benda-benda macam ni. Dia hanya perlu cucuk di bahagian jari sahaja untuk mendapatkan gula 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 dalam darah. Itu boleh juga menentukan sama ada kita ini di kalangan adalah di dalam kategori mana ya. Kalau kita kalau gula kita lebih pada 7 bila kita berpuasa, so mana kata sudah mungkin kita ni dalam kategori penyakit diabetes lah. Ini boleh dilakukan dan boleh diberi nasihat oleh doktor yang melakukan pemeriksaan tersebut. Inilah contoh sampel darah yang diambil lah. Contoh sampel darah boleh tengok macam-macam. Kita boleh lihat macam-macam. Boleh lihat dari segi fungsi buah pinggang, bagaimanakah status fungsi buah pinggang kita, bagaimanakah gula kita dalam darah, bagaimanakah fungsi hati kita, bagaimanakah jumlah kolesterol kita. Okay? So ini semua boleh dilihat sahaja dan boleh diberi satu penerangan oleh pegawai perubatan ataupun ke mana-mana klinik yang kita pergilah untuk mendapatkan pemeriksaan tersebut ya. Okey, selain pada itu yang saya sebut tadi tentang fat tadi dalam tubuh kita, mana kita pun boleh buat kiraan lah untuk pastikan berapa peratuskah lemak-lemak yang ada dalam badan kita ini. Okey, ini boleh menentukan bahawa kita ada kelebihan berat badan disebabkan oleh jumlah lemak yang ada lah di bawah subcutaneous atau di dalam ruang-ruang bahagian badan kita lah. Okay, faktor yang of course yang semua ini adalah menentukan dari segi gaya hidup kita lah yang saya sebut tadi. Salah satu perkara yang very crucial, yang penting lah yang kita semua perlu ambil kira adalah tentang pemakanan. Sebab aktiviti fizikal ni adalah juga antara yang lain lah selain daripada makanan, aktiviti fizikal juga penting. Tapi kalau kita boleh menjaga makanan kita paling-paling kurang pun, ini sudah tentu boleh memberi kesan yang terbaik lah kepada kita supaya kita menjadi lebih sihat ya. Yang keduanya adalah tentang tabiat harian kita, bagaimanakah kita makan, cara kita makan, bagaimana dan sebagainya, riadah atau bersenam dan juga rehat lah. Kesihatan yang optimal tu penting kerana kita dapati kesihatan yang optimal ini boleh melawan penyakit. Jadi kalau kita makan makanan yang seimbang dengan vitamin yang mencukupi, ianya memang amat diperlukan lah. Yang keduanya, kawalan berat badan memberikan kesihatan optimal, tulang dan otot yang kuat, jantung yang sihat. Yang contoh gambar di sini adalah jantung yang sihat, yang sebelah lagi jantung yang ada penuh dengan lemak ya. Kita boleh lihat lemak-lemak kuning ini dah di bahagian jantung Takut pula tengok. Jantung yang sihat, okey, mempunyai dan bebas dari segi radikal bebas lah ya. Okey, ini saya nak sentuh lebih kepada pemakanan lah. Apa itu zat, apa itu kalori, adakah ianya seimbang, apakah kandungan dan sebagainya. Mungkin saya akan perincikan sikit lah kat sini ya. Bukan perinci banyak tapi untuk just nak tahulah dengan lebih apa dia sebenarnya. Apa-apa yang kita makan daripada makanan kita ataupun daripada minuman kita semua, ianya akan diserap melalui usus. Jadi apa-apa sahaja hasil daripada makanan tersebut akan melakunya, apa-apa yang kita makan akan ada pencernaan lah dalam usus, dalam perut dan kemudian akan diserap. Apa yang kita makan itu kita panggil zat, itu akan diperlukan untuk pemulihan sel dan memberi tenaga supaya badan kita dapat berfungsi dengan baik untuk melawan jangkitan atau penyakit. Okey, apa yang kita makan semua itu adalah bentuk kita panggil kalori lah. Ukuran makanan yang kita makan tu dalam bentuk kalori, dan kalori ni dia semua makanan yang kita makan, kalau kita tengok di packaging kalau kita lihat, kita beli roti ke, kita beli biskut ke, apa-apa dalam packaging tu kita boleh nampak kalori dia telah ditulis lah di dalam package tersebut. Contohnya macam ni 60 kalori lah makanan itu, jadi kita tahu. Jadi dia dalam bentuk kalori. Jadi kalori itu adalah penyumbang kalori adalah daripada karbohidrat, daripada lemak dan protein kita yang akan menyumbangkan kepada kalori yang kita makan tu. Jadi semakin tinggi kandungan lemak, semakin tinggi karbohidrat dan protein, mana makanan tu portion yang besar, yang banyak, semakin banyaklah kalori dia ya. Okey, contohnya adalah 1 gram karbohidrat. Contohnya 1 gram karbohidrat ni boleh jadi macam-macam lah. Boleh jadi karbohidrat tu datang daripada nasi atau daripada roti kan. Jadi 1 gram karbohidrat adalah 4 kalori. Okey. Kalau 1 gram protein adalah 4 kalori juga. Tapi kalau kita lihat sini 1 gram lemak adalah 9 kalori.
Sebab tu kalau kita cerita tentang makanan yang ada minyak, lemak, semua yang related dengan lemak ni, kalori dia adalah 2 kali ganda daripada kalori daripada karbohidrat ataupun protein. Jadi kalau kita makan benda tu bergoreng, kita boleh maklum bahawa kita makan 2 kalilah kalori dia. Sebabnya adalah lemak kan dalam tu kan. Jadi sebab tu bila kita cerita tentang gaya hidup sihat, di mana-mana pun lah daripada hebahan-hebahan hidup sihat oleh Kementerian Kesihatan dan sebagainya, semua menyatakan dengan lebih jelaslah bahawa kenapa lemak itu dan minyak dan sebagainya tu adalah perlu dikurangkan lah. Kalau kita lihat di sini pun kita dah tahu 1 gram karbohidrat 4, 1 gram protein 4, tapi 1 gram lemak dia jadi 9. Jadi sebab tu perkara-perkara ni kita kena tahulah. Bila kita tahu mungkin kita lebih pandai untuk memilih lah macam tu. Okey, apa yang penting adalah keseimbangan adalah apa yang kita makan atau yang kita masuk, kita makanlah, kita makan dan kita minum, semuanya itulah akan diserap. Tak ada satu pun yang tidak akan diserap, semuanya akan diserap. Jadi apa yang kita makan dengan apa yang kita keluarkan itu mestilah ada keseimbangan. Okey. Selalunya macam dulu-dulu lah mak kita pun kata kalau dah makan tu janganlah pergi tidur. Kan? Jadi tak ada tenaga yang digunakan selepas makan. Lah makan terus tidur. Mak dengan ayah kita dulu-dulu selalu very particular orang tua-tua. Dia kata kalau dah makan tu janganlah tidur. Makan duduk sat. Kalau tidak berjalan sikit untuk mengeluarkan tenaga. So biasanya kita mesti ada keseimbangan. So supaya apa yang kita makan dan apa yang digunakan adalah fizikal lah. Fizikal, perkara yang kita gunakan, berjalan, bergerak, apa semua tu lah. So itu perlulah ada balance lah. Okey, kalau kita lihat dari segi piramid makanan ni, sebenarnya dia slide ni memang sangat menyeluruh lah kalau kita lihat di sini dia menceritakan tentang kepentingan untuk exercise, be aktif sekurang-kurangnya 30 minit, okey, dan also lain pada itu berkenaan dengan apa yang kita nak makan, apa benda yang kita nak makan yang kurang dan yang lebih. Dan kalau kita lihat di sini jumlah-jumlah lah apa benda dalam makanan kita kena ada seperti serat, buah-buahan, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya lah. Ini menjelaskan bahawa kenapa pentingnya kita makan, bukan kita makan tapi kita tahu apa yang kita makan. Adakah makanan kita sayur-sayuran, adakah makanan kita ada bijirin, adakah makanan kita ada buah-buahan dan sebagainya. So all this balance untuk hari-hari lah yang kita makan. Kalau kita lihat di segi oil, iaitu minyak, kalau kita lihat makanan yang kita makan ni, kebanyakan fat sepatutnya kita makan makanan atau yang ada minyak atau lemak ni adalah lebih baik daripada ikan lah, dalam ikan ataupun dari segi jenis-jenis protein yang kita makan tu. Dan kalau kita lihat ni limit lah, kurangkanlah fat-fat ni atau lemak-lemak daripada butter, margarin. Memang sedap lah kalau kita makan butter, margarin dan sebagainya, tapi kita tahu bahawa kalau kita makan lemak tu kalori dia adalah 9 1 gram saja dah 9. Lepas tu untuk pastikan kita keep consumption of saturated fat ni lah, kurangkanlah saturated fat dan sebagainya. Kita choosekan makanan yang ada gula, yang kurang gula lah, semua ni. Jadi tanpa keseimbangan, kalau kita makan lebih, aktiviti kurang, kita akan meningkat berat badan. Tapi kalau kita makan sederhana, makan seperti yang kita patut makan lah, dan aktiviti kita lebih, maka kita bolehlah tidak meningkatkan berat badan. Okay? Keperluan pemakanan adalah berbeza untuk jantina, umur, berat badan, tahap fizikal, kadar metabolisme, dia ada perbezaan. Saya akan tunjuk contoh kat sini sikit untuk kita nak faham sikit lah. Kalau kita lihat antara lelaki, adult man yang moderately active dengan adult woman, moderately active, kita tengok lelaki dengan perempuan. Kalau kita tengok dari segi umur, kalau mereka dua-duanya lah, kalau kita meningkat umur, sama ada lelaki perempuan, kalori yang kita makan patutnya berkurangan. Nampak tak? Kalau lelaki berkurangan dari kita berumur. Kalau kita perempuan pun kita makan patut berkurangan dengan umur. Okey, satu. Yang keduanya adalah kalau lihat antara lelaki dan perempuan, katalah sekarang ni kita berumur 20 hingga 39 tahun untuk lelaki. Kalau kita perempuan 20 hingga 39 tahun, kalau kita tengok perbezaan antara makanan kalori lelaki dan perempuan adalah beza. Lelaki kalori dia 2,500, perempuan kalori dia 2,000 sahaja.
So walaupun kita ni adalah umur yang sama tapi jantina yang berbeza, kita patut lihat balik apa yang kita makan adakah sama dengan jumlah yang dimakan oleh seorang lelaki lah. Macam tu lah. So makna kata jumlah tu kena kurang lah ataupun kena buat kiraan tu agar kita tidak melebihi lah daripada keperluan itulah. Okey, kalau kita lihat di sini contoh-contoh saya tunjuk juga macam ni, okey, untuk kalori lelaki dan perempuan memang tak sama. Of course lah kanak-kanak pun ada perbezaan dia lah antara kanak-kanak yang berumur umur yang berbeza jugalah. Okey, kalau kita lihat lebih pada umur 50 tahun untuk per day lah. Kalau orang tu aktif, okey lah. Kalau dia aktif, dia makan lebih sikit. Kalau dia tidak aktif, makanlah kurang. Jadi kalau kita tidak langsung bergerak, mana kata kuranglah kita nak melakukan, nak berjalan, nak naik tangga, nak bergerak, duduk all the time sahaja, okay. So is consider kita ni tidak aktif. Jadi kita kenalah pastikan jumlah yang kita makan tu mestilah kurang lah daripada kalau kita aktif ya. Okey, maksud diet adalah pengambilan makanan untuk meningkat meliharakan kesihatan tubuh badan. Diet seimbang adalah yang kita sebut hari ini nak bincang adalah diet seimbang. Mestilah mengambil makanan yang mengandungi semua nutrien, protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, vitamin, air, semua adalah dalam kuantiti yang diperlukan oleh badan. Jadi untuk nak menjadikan amalan lah, yang ni mungkin secara ringkas lah. Kalau kita amalkan ini sepanjang kehidupan kita, insyaAllah saya rasa tidak ada masalah untuk peningkatan berat badan. Kalau kita boleh memastikan setiap kali kalau kita makan kita masuk makan dalam pinggan kan, pinggan makan kita. So kalau boleh, this is tips dia lah. Okay, 1/4 adalah karbohidrat ya. Karbohidrat 1/4 dah karbohidrat. Kemudian jadi nasi ya. Jadi kemudian 1/4 lagi adalah protein, sama ada kita ada ikan ataupun ayam dan sebagainya, dan separuh daripada pinggan kita tu mestilah sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay, so kalau kita boleh kekalkan pinggan kita macam ni, setiap kali kalau kita nak makan lah, tak kira lah kalau kita makan dekat hotel buffet ke, kenduri kahwin ke, kat mana ke, kalau kita kekalkan jumlah macam ni, cara kita makan macam ni, insyaAllah lah saya rasa tidak ada masalah lah dari segi berat badan lah. Okay. Doktor, lain adalah Doktor, ya. Boleh saya interrupt? Kita ada satu soalan Doktor. Boleh? Boleh saya kemukakan soalan berkaitan dengan makan ni juga Doktor? Okey, saya dengar. Okey, ada soalan dia. Kebanyakan orang sekarang agak sibuk mengejar masa dan ada yang skip sarapan pagi. Katanya boleh ambil brunch, breakfast dan lunch. Doktor boleh kongsi sikit kepentingan bersarapan pagi dan kesan jika selalu diamalkan tidak bersarapan pagi terus kepada lunch. Okey, sebenarnya important to take makan ni sebenarnya penting untuk kita makan mengikut masa lah. That's what the most important thing. Sebab kalau kita bangun pagi, tak kira lah kita bangun pukul berapa lah. Tapi kalau biasanya kalau kita bangun, lepas kita bangun tu kita sepatutnya perlu makan sarapan pagi. Sebab kita dah tidur kan sepanjang malam. Okay, mungkin 8 jam, mungkin 10 jam, mungkin 9 jam lah, depend lah. Jadi sepatutnya kita makan. Jadi kalau kita nak terus brunch, mana kita makan breakfast dan lunch lah dengan makan lunch yang awal lah kan sebenarnya. So to me I think the most important you still have to take your breakfast. Okay, banyak orang yang kata tak boleh makan breakfast dan kalau dia makan brunch, that means brunch is not too bad because dia tak menunggu sampai dia lunch time. Because kalau lunch time tu dia terlalu lama dah pula kan. Jadi tapi yang penting adalah makan tu adalah mengikut masa. Okay, always on time. Yang kedua je makan tu adalah makan portion yang mencukupi. Dan kemudiannya kalau boleh tu mengikut masa tu makna kata jangan lewatkan makan. Example katalah Iblis katalah orang tu makan brunch makan brunch kata pukul 11. Pukul 10:30 11 tak makan tengah hari. Bilakah dia makan dinner? Atau adakah dia makan petang? Kalau dia tak makan sampai ke dinner baru dia makan. Dinner dia mungkin lambat lah. Setengah orang dinner, biasa orang Malaysia ni jarang lah dinner pukul 6. Biasa orang dinner ni bisa pukul 7, lepas sembahyang maghrib, pukul 8 baru nak makan dinner kan. So kalau jumlah masa yang gap yang panjang tu,
menyebabkan kita tidak mengisi perut kita dengan makanan. So kadang-kadang tu dia menyebabkan increase dalam kita punya acidity dalam perut dan sebagainya. So yang kita risaunya bukan apa, risaunya adalah kita akan mungkin diserangi oleh penyakit lain pula lah. Gastrik dan Ada sebagainya. gastrik, gastritis dan sebagainya. So this is some of the things lah. Jadi saya saya very important lah. To me adalah untuk makan menepati masa yang kita biasa makan. Kalau kita biasa makan pukul 9 pagi, setiap hari kita biasa pukul 9 pagi. Kalau kita makan tengah hari pukul 1, kita makan pukul 1. Plus minus 1-2 jam tu okey lah. Okey kalau kita terlewat ke ataupun tak awal ke. Tapi kita kena makan. Setengah orang kata tak nak makan lah pukul 1 sebab masih kenyang lagi. Selalu macam tu lah. Mungkin kenyang, bukan kenyang. Kadang-kadang rasa kenyang tu sebab your stomach is already penuh dengan angin lah, bloated with gas lah. Sebab when you hungry kan, dia tak makan, so dia start to rasa macam gassy dan sebagainya. So at one time you rasa macam dah kenyang dah. So bila you kenyang tu, you tak makan, then this is actually causing a lot of difficulties lah, problem lah. Walaupun tak rasa nak makan, tapi patut kita makan juga sedikit lah untuk mengisi perut pada masa-masa atau time yang kita dah tetapkan lah. So penting, sarapan pagi sebenarnya penting walaupun sedikit makanan yang dijamah untuk kita. Because it will need to improve sebab you nak bekerja atau nak berusaha untuk hari tu kan. So bolehlah you nak makan sarapan pagi tu adalah elok lah. Okay, terima kasih doktor. Alright. Okay, next one. Sekejap ya, saya nak slide balik. So saya suka ingatkan mana siapa-siapa yang suka skip sarapan pagi bukan bermakna tak makan pagi tu boleh kurus tak proper food. Proper time makan kena atur dengan betul. Yang penting adalah you need to know what you take lah. How much calorie you makan untuk hari itu, and then bagaimanakah portion yang you makan dan sebagainya lah. Inilah tips untuk makan yang kita di tabiat makan kita lah. Okay, take your time. Okay, it takes about 20 minutes untuk otak kita ni nak faham kata makanan kita ni dah makan dalam perut atau tidak, 20 minit lah. Jadi kalau kita nak makan, nak pastikan selalu kita ambil makanan tu, kita ambil sikit, kita rasa sikitnya takut kita rasa lapar. Sebenarnya tips dia adalah ambil masa untuk makan sikit. Mana kata makan sikit-sikit, chew longer, chew relax, makan tu lama, relax masa makan tu. Bila kita makan slowly, then kita makan, kita dapati even small portion pun kita akan rasa kenyang. Sebabnya adalah otak kita ni dia memerlukan masa untuk nak recognize bahawa kita ni dah full atau tidak ya. So sebab tu bila kita nak makan, kita ambil masa sikit, kita gigit kecil-kecil, kita chew panjang lama-lama sikit. So walaupun jumlah tu kecil, tapi kita akan rasa kenyang. InsyaAllah you have to try, because tips ni memang banyak orang yang tak berapa nak sure, tapi saya rasa kalau you gunakan cara macam tu memang you akan rasa lah. Okay, make your food as a priority. Mana kata kadang-kadang kita duduk tengok TV, priority kita TV, priority kita handphone. Jangan duduk bersama-sama atau makan tu mestilah tidak di depan komputer atau di depan TV kan. So meaningful conversation very important lah. Okay, so bila kita makan tu kita boleh rasa tekstur yang kita makan tu. Okay, rasa apa yang rasa makanan yang kita makan tu, you enjoy the food, enjoy that feeling of that texture of your food. So when you do that slowly, you akan dah pasti perut you pun dah rasa kenyang. Okay, kemudian resist the urge to eat straight from the box ke apa kan. So because biasanya kalau even sampai sekarang pun amalan saya adalah, kalau even for myself also, saya akan pastikan saya menggunakan plate yang kecil untuk nak mengisi makanan saya. Ataupun contohnya portion tu saya dah tahu dah. Kalau saya memang dah amalkan supaya kalau saya ada satu plate yang saya makan tu, nasi tu memang suku saja. Macam mana pun you bubur plate besar pun suku saja nasi. Macam tu lah. Dan kalau kita nak boleh, kita gunakan plate yang kecil. Kalau plate kita kecil, kita tidak berupaya untuk nak membumbunkan makanan kita lah. So bila kita dah ada kecil tu, kita akan enjoy that food supaya kita boleh rasa senang kenyang lah. Okay, so tak perlulah kita nak join orang yang lain lah, nak habiskan makanan kalau kita dah kenyang kan. Kalau sebelum kita kenyang tu, kita patut berhenti lah. Itulah antara
tips-tips yang penting kita tahulah. Tak perlu kita sampai dah kenyang tu baru kita nak berhenti. Jadi kita berhentilah sebelum kenyang. Okey, ini adalah nutrisi untuk masa COVID ni lah kan. Kalau kita lihat sini masa COVID adalah penting kita makan makanan yang fresh, yang tidak berproses, minum air yang mencukupi setiap hari 8 hingga 10 cup setiap hari. Makan makanan yang kurang ada garam dan ada gula, okey. Eat moderately amount of fat, makanan seperti makanan kita macam fish dan semua ada fat dan sebagainya, tapi moderate lah. Of course sekarang ni dah boleh outing makan kat luar, so kita kena pandailah memilih makanan dan sebagainya lah. So dalam COVID tu sendiri, WHO pun telah menerangkan bahawa pentingnya untuk kita pastikan kita makan tu makanan yang segar, yang tidak berproses dan sebagainya lah. Dia akan menjelaskan macam tu ya. Okey, ini adalah contoh lah saya nak bagi maklumat sedikit tentang kalori yang kita makan lah. Macam saya kata tadi lah, dah makan nasi contohnya kan. Lepas tu ada kuih pula bersama dengan nasi. Kalau kita makan nasi, mungkin nasi yang kita makan tu depend apa yang kita nak makan. Mungkin nasi biryani ke, lagi tinggilah kalori dia sebab dia kan ada lemak, ada minyak dan sebagainya. Kalau kita makan pula, kita kata kita nak rasa kuih tadi tu. Adakah rasa kuih tu kita kata satu potong kuih? Kalau kita makan satu kuih potong, dah 183 kalori, dah tambah dah kalori kat situ. Kalau kita nak rasa dua jenis kuih yang diberi mak situ, kita makan satu tepung talam, satu kuih talam, satu kuih lapis, dah berapa ratus dah. Ini dah 180, ni dah 130. Kan? Jadi satu keping goreng pisang dah 120 dah. So kalau kita nak makan kuih dan sebagainya, kita kena tahulah kita makan kuih tu dia menambah kepada kalori lah. Kalau kita makan pagi tu makan kuih saja tak ada masalah. Ada kala kita makan bihun, kita makan kuih lagi. So contoh kalau kita makan Maggi goreng atau bihun goreng dah 500 kalori. Termasuk kalau kita makan kuih lagi, tambah lagi 2 kuih, kita dah berapa kalori dah. Ini untuk sarapan pagi saja kan. Jadi kita kena fikirkan lah sebenarnya. Kita makan ni, jumlah ni, portion ni banyak mana ni yang sebab dia akan contribute kepada kalori yang kita makan. Sebab apa yang kita makan semua berkalori. Okay. So kalau kita lihat di sini, kalau contohnya kalau kita kata, oh saya tak makan nasi, tapi saya makan roti. Sebenarnya 2 keping roti putih sama dengan 2 senduk nasi. So kalau kita nak makan nasi, kita kata kita tak makan nasi, tapi kita tak makan nasi tu berat badan tak boleh turun juga. Tak makan nasi. Sebenarnya makan nasi putih dengan roti putih dua ni tak ada beza. Dia sama je kalori dia lebih kurang ataupun kita makan biskut, saya tak makan nasi pun, tak makan biskut pun dia kalori juga. So bermaksud sekarang ni apa yang kita makan ni kita kena tahulah kalori kita tu kan, supaya kita faham bahawa apa-apa saja yang karbohidrat memang semuanya ada kalori. Apa-apa yang kita makan ada protein, semua ada kalori. Dan apa yang kita makan berminyak, bergoreng dan sebagainya ada lemak adalah kalori yang kalorinya adalah 2 kali ganda daripada karbohidrat dan juga protein. Kalau kita makan nasi putih sahaja adalah 200, 1,5 cawan 260 kalori. Tapi kalau kita makan nasi lemak, nasi lemak ada santan kan, kita tahu kan. Kalau satu pinggan nasi lemak ada 400 kalori. So bezalah kalau kita makan nasi biryani lagilah tinggi. Kalau kita makan nasi ayam kosong saja 300 tak masuk dengan ayam dan sebagainya. So apa saja yang kita makan semuanya memberi kalori. So kalau kita nak makan nasi kita makan nasi putih lah. Kalau kita ingat nak makan nasi lemak janganlah makan hari-hari. Okay, kalau nak makan nasi biryani pun janganlah pilih selalu. Aku nasi minyak dan sebagainya sebab kita tahu semua tu ada berminyak dan of course kalorinya mestilah double. Nasi putih kalau 260 mesti dah nasi minyak dan sebab adalah 400 dan sebagainya kan. Jadi kalori tu memberikan penting lah untuk kita tahulah. Okay, sekarang ni saya nak share lah sedikit bagaimana kita boleh pilih makanan. Kalau contohnya kalau kita pergi kedai mama atau kedai mana-mana yang menyediakan nasi goreng, nasi ayam dan sebagainya, kita pilih je lah nasi putih. Tapi sekali-sekala kalau kita nak keluar makan dan kita ingat nak beli tu tak ada masalah lah. Tapi pemilihan kita kerap lebih kepada nasi putih setiap hari lah. Kalau kita nak makan mie dan sebagainya, kita boleh pilih daripada mie goreng, mie kari ni semua yang ada lemak dan sebagainya. Kita pilihlah asam laksa, mie tom yum, mie sup yang kurang lah dari segi kandungan minyak dan sebagainya kan. Kalau kita nak makan roti canai, martabak dan sebagainya, kita pilih chapati atau naan lah. Ini semua memang kita tahu bahawa tidak ada minyak sangat lah. Dari segi
cara masak dan sebagainya lah, tosai. Pilihan kita janganlah selalu hari-hari roti canai, nasi lemak, nasi lemak, mi goreng, mi kari. Subaidah dekat doktor. I mean this is choice lah. Kita Iyalah. nak makan tu sebab kita nak makan pagi atau kita nak makan tengah hari. Kita nak makan tu benda yang kita kena, jangan kita pilih benda yang sama yang kita tahu benda tu meningkatkan kalori kan. Pilihlah sekali-sekala tosai atau capati. Tukarlah sedikit, itu saja. Kita perlu nak pilih sahaja benda yang boleh memberi kita kalori yang rendah. Macam kita nak makan masakan bergoreng, rendang, kari bersantan, masak lemak apa semua. Kita pilihlah tom yum, asam pedas semua ni kan. Kalau boleh kita pilih ulam dan sebagainya, sayur tumis. Semua ni lebih pilihan yang digalakkan lah. Kalau kuih-kuih pun sama juga kan. Macam kuih bersantan, kuih goreng. Pilihlah macam pau basah, popiah basah, pau kukus, apam. Mungkin kita kata yang goreng-goreng ni malah lebih sedap lah kan. Tapi biasalah kalau kita dah jadi amalan biasa sahaja, kita akan suka makan kuih pau, popiah. Kita akan suka sebenarnya. Tapi hanya kita tak ke arah itu. Kita boleh buat pilihan sebenarnya. Okey, apa yang mempengaruhi makanan kita adalah pekerjaan kita juga. Adakah kita ada masa, tak ada masa nak makan, atau boleh kita kena makan tu, adakah bagaimana pekerjaan kita, adalah sedentary ke, kita aktif dan sebagainya. Kebudayaan makanan pun penting juga. Budaya makan kan, kat rumah lah biasanya lah kan budaya makan. Ada budaya makan yang mesti makan masak-masak macam-macam lauk macam-macam kan, makan berlebihan. Pengambilan makanan ringan semasa kita belajar, bekerja, kita belilah kerepek, rempeyek, apa saja yang kita beli, kerepek, rempeyek lah, kacang, semuanya adalah kalori. So dia akan menambahkan kalori dalam kita punya kalori harian kita lah. Makanan ni mudah dan mampu diperolehi 24 jam restoran, janganlah heran. Rata-rata adalah 24 jam kan. Sekarang ni PKP dengan masa sekarang ni tak adalah 24 jam sangat. Tapi sebelum-sebelum ni memang banyak, ataupun mudah diperolehi melalui Grab lah, Grab ataupun Foodpanda kan, senang kan, boleh je call and beli. So ni mempengaruhi lah. Perayaan dan upacara pun macam tu juga. Perayaan, upacara mestilah birthday cake, mana tak ada kek. Kalau ada kenduri kahwin mestilah nasi minyak, nasi tomato. So biasanya memang akan ada lah. Hanya kalau kita berada dalam upacara tersebut atau majlis tersebut, kalau kita jadikan amalan dia adalah amalan kita, itu pastikan kita tahu bagaimana kita nak menjaga kalori kita. Kita tahu kita nak pilih apalah dalam masa acara tersebut kan. Makanan yang manis dengan tinggi kalori tu memang biasalah, aiskrim lah, kek lah, macam-macam semua sebagai hadiah. Itulah perkara biasa. Jadi perkara tu memang akan berlaku, memang akan ada lah. Hanya kalau kita ni dah jadikan dia sebagai satu amalan sepanjang hayat kita, kita bolehlah, mampulah untuk kita nak pilih lah apa benda yang kita nak makan untuk hari tu, berapa banyak kalori, berapa banyak portion yang kita nak ambil. Okay, kalau kita nak ambil tu berapa banyak, adakah secara secubit, adalah sepotong, adakah sepinggan dan sebagainya, tu adalah penting lah untuk kita lah nak mengetahui lah. Okay, lain pada tu yang saya nak tekankan juga, apa yang kita makan dia mesti kena ada balance dengan aktiviti fizikal lah. Aktiviti fizikal ni memang penting. Sebab aktiviti fizikal ni dia banyak sebenarnya hikmah dia lah. Kalau kita menjalankan aktiviti fizikal, dia boleh menguatkan tulang, meningkatkan kawalan untuk gula dalam darah, kawalan gula menjadi lebih baik, menghindar penyakit jantung. Aktiviti fizikal juga mengurangkan mengurangkan masalah kesihatan mental. Semua ni memang boleh. Dan kalau kita lihat ni, kita tak boleh nak kata tak nak langsung bergerak lah. Kena bergerak, kena ada juga aktiviti untuk kita nak menguatkan tulang dan sebagainya adalah dengan beriadah. Beriadah ataupun dengan bersenam dan sebagainya, berjalan, naik tangga atau sebagainya lah. Dia boleh melakukan macam-macam lah. Banyak membantulah dalam aspek senaman ni, mengurangkan gula, meningkatkan stamina ya. Nak berjalan sedikit pun dah semput ya. Menguatkan kelenturan sendi kita paling penting sebab kita kata nak berfungsi dengan baik kan, dengan optimal sebab kita sihat. So sendi juga mestilah sihat lah. Okay. Dan apa cara yang paling baik lah, paling kurang pun berjalan lah. Paling kurang berjalan, yang paling jangan lupa adalah regangan. Regangan mesti dibuat lah, regangkan semua sendi-sendi ya. Okay, aktiviti lain yang agak tidak berapa untuk yang mungkin yang muda pun masih boleh buat, tai chi, qigong, ini semua adalah penting lah untuk memberikan satu stamina dan sebagainya.
naik tangga, yang lain-lain kita buat kat rumah tu boleh juga, berkebun, mengemas, mencuci, mop lantai, memberus dan sebagainya. All that is actually activity yang kita buat di rumah lah. Tapi kalau kita buat lah, tapi kalau kita di tempat kerja, kita boleh juga berjalan, naik tangga dan sebagainya, dan melakukan aktiviti-aktiviti yang senaman dan sebagainya tu, berjalan dalam 15 minit, lama sikit lah, jangan paling-paling kurang pun 15 ke 30 minit lah ya. Lain perkara yang kita kena tingkatkan adalah meningkatkan fiber dalam makanan, iaitu macam saya sebut tadi, separuh daripada pinggan kita mestilah sayuran atau buah-buahan. Sebab ini boleh merasakan rasa kenyang dalam badan. Kurangkan gula lah, makanan yang bergula. Kalau boleh minum yang tidak bergula lah. Cuba daripada sekarang tidak minum minuman bergula, minum yang masak yang kosong sahaja. Atau kalau pergi mana-mana pun kita minum jenis yang tak ada gula ataupun gula yang kurang lah, daripada kita minum susu teh tarik, kita minum teh O. Kalau teh O pun kita terkurang gula. Kalau kita minum Nescafe tarik dan sebagainya, kopi dan sebagainya yang bersusu, kita kurangkan, kita minum yang kosong sahajalah ataupun yang kurang gula. So that will reduce a little bit of the calorie lah. Dan minum air dan sebagainya. Minum air 8 hingga 10 gelas sehari, inilah advice daripada WHO. Makan buah-buahan dan sayuran sebab kedua-duanya ada kandungan air dalam tersebut. Dan selain pada itu, yang penting dalam makanan kita juga adalah kita keperluan kita untuk mendapatkan jumlah mineral atau kalsium yang mencukupi lah. Dan lagi kita berumur, lagi perlulah kita mendapatkan makanan kita yang ada kalsium. Antaranya boleh juga mendapat melalui makanan, calcium rich in food. Bersenam dapat mengurangkan, meningkatkan jisim tulang. Vitamin D, sinaran matahari tu penting sebenarnya, sinaran matahari ni. Sinar matahari awal pagi dan awal masa petang tu adalah penting kerana ianya adalah memberikan kita vitamin D lah untuk badan kita. Jadi sinaran matahari tu untuk awal pagi nak pergi kerja tu kena matahari sikit, jalan sikit kena matahari. Yang awal pagi dan petang tu amatlah penting. Bila kita bersenam, kita lihat semasa-masanya orang bersenam berjalan semua sebelah pagi atau sebelah petang lah ya. Elakkan dari mengambil terlalu banyak lah kopi dan teh ni semua. Alkohol of course sudah semestinya tidak berapa sesuai lah untuk diminum dan sebagainya lah. Yang juga tidak ketinggalan dalam amalan kita dalam keperluan untuk menjadi sihat adalah amalan mental yang sihat. Hubungan antara menyesuaikan diri dengan orang lain, memenuhi kehendak dan sebagainya, menghargai diri. So, untuk mendapatkan kesihatan mental yang aktif ini, macam biasa juga ada melibatkan eat healthy. Eat healthy also memberikan kesihatan mental yang baik, be aktif, enjoy your walk dan sebagainya. Ini semua perlulah, dia akan ada, macam saya kata tadi lah, dia ada saling bertaut lah antara satu sama lain. Ini adalah penting untuk kita dapat mengelakkan tekanan dan sebagainya lah. So kesimpulan yang saya boleh nyatakan di sini adalah penjagaan kesihatan ni dah sebenarnya sepanjang hayat. Tak kira daripada mula kita muda atau sehingga kita dah berumur, tapi apa pun tidak terlambat untuk kita mengetahui apa yang kita perlu lakukan untuk menjadi sihat. Sebab bila kita sihat, kita tahu bahawa kita dapat menjalankan fungsian harian kita tu dengan penuh stamina, dengan penuh optima ya. So it's important lah untuk kita sendiri yang tahulah tahap kesihatan kita sendiri dan apakah tindakan kita untuk betulkan kehidupan kita lah, kesihatan kita ya. Itu sajalah daripada saya lah. Ya, panjang lebar juga tu. Kira banyak input yang bagi. Ada yang kita tahu, ada yang kita di luar jangka yang kita rasa macam betul kita buat sebenarnya salah. Kasih. Tapi tentu satu lagi saya nak tanya, ada soalan lagi satu berkaitan dengan makan lewat malam, supper. Especially masa sekarang ni kan kita banyak work from home, dah kerja di lewat malam, ada snack di tepi. Itu satu, dan juga makan selepas senaman. Balik pada gym, lepak-lepak dengan kawan, duduk makan. So doktor boleh bagi sedikit apa dia punya kesan akibat dari segi untuk kesihatan lah. Alright. So itulah yang saya sebenarnya sekarang is a bit difficult because the time sometimes kita terpaksa kerja lewat malam, kadang-kadang kita tidur lewat siang kan. So ada setengah orang tu dia kena berjaga malam, dan kalau dah jaga malam tu dah dinner tu dah over the time the dinner kan, bila dah jaga malam
sebenarnya bila kita menggunakan pemikiran kita, bila kita awake lah, our stomach is also awake lah. Macam tu lah. Kalau kita tidur, memang stomach kita pun tidur jugalah kan. Jadi kalau kita biasa tengah malam tu kita akan rasa lapar dan sebagainya. Kalau ikut memang tidak sesuai lah untuk kita makan lewat malam lah kan. Tetapi kalau kita rasa lapar dan sebagainya, kita boleh juga minum saja, minum air untuk mengurangkan rasa lapar. Tapi kalau nak makan juga tengah malam tu, saya rasa kalau nak jaga lama lah sampai siang kan, because we sort of like working in the daytime lah, padahal kita kerja pada waktu malam kan. Boleh makan, tapi makan makanan yang kurang kalori lah, kurang kalori yang tinggi. Mungkin makan buah ya, mungkin simple-simple sahajalah supaya tidaklah terlalu berat lah. Kadang-kadang bila pukul 12, pukul 1 malam tu kita dah bekerja, kita ada hal nak buat tugas. Pukul 1, 2, 3 malam kita tengok masih lagi ramai orang yang pergi makan lah kan, makan tengah malam tu. Dan lepas makan tu memang lepas tu nak tidur pula dah lah. Itu memang tak berapa sesuai lah untuk kita nak amalkan cara macam tu lah. Yang kalau boleh yang terbaiknya adalah depend lah, kalau kita shift malam tu lain. Kalau kita bertugas shift malam macam kita kata nurses dan sebagainya, mereka ada shift malam, atau ada juga pekerja-pekerja kilang yang shift malam, memang siang dia tidur, malam dia makan, itu different. Ni siang dah makan, breakfast makan, lunch makan, dinner makan, lepas tu sepatutnya dah tidur lah, dah rehat kan, tapi masih tak tidur lagi, nak makan pula. Jadi dia mungkin akan menambah lah jumlah kalori yang dia makan pada hari tu kan. Betul. Jadi memang Nak advisable lah. Agak tak advice lah juga untuk makan heavy lah belah-belah malam ni, unless you bertugas malam dan tidak bertugas pada waktu siang lah, different lah. Okay, dan ini itulah antaranya lah yang saya boleh share lah juga. Okey, terima kasih doktor. Okey, baiklah doktor, kita pun dah sebenarnya sampai ke penghujung segmen Health and Wellness in Life dalam Create Talk hari ini. Diharapkan segala perkongsian maklumat berkaitan dengan tips-tips pemakanan seimbang dan juga penjagaan kesihatan diberikan oleh doktor ni sedikit sebanyak dapat bagi panduan lah pada kita untuk jaga makanan kita. Apa pun kena masuk dalam ni, kena ada tanam azam ni pada diri saya dan juga orang-orang lain jugalah, bertukar cara pemakanan kepada yang lebih seimbang dan teratur lah. Okey, diharapkan juga perkongsian ini dapat beri input kepada bakal-bakal pengusaha makanan kecil untuk beri idea yang lebih kreatif dalam penyediaan sajian dia orang nanti, yang lebih seimbang ketika nak mulakan perniagaan nanti. Mungkin ini membantulah. Apapun doktor, kalau tanya saya, you is what you eat. Betul tak doktor? Tepuk dada bukan tanya perut, kena tanya selera kita. Okey, apa yang kita pilih dalam makanan, makanan kita demi penjagaan kesihatan kita sendiri ya. Okey, bagi pihak tim pengurusan USM Create, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nurmala Abdul Wahid ya kerana sudi meluangkan masa walaupun tengah sibuk ni, tengah nak menghadap 900 pelajar. Okey, berkongsi maklumat bersama kami yang saya rasa penting kerana ia melibatkan kesihatan diri kita sendiri. Dan pada semua penonton Create, penonton USM Create, sekali lagi jangan lupa like dan selalulah share aktiviti yang dijalankan oleh USM Create, Dewan Budaya dan Pusat Pemian Seni. So dari ini kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua sehingga kita berjumpa lagi ya doktor di lain masa insya-Allah. Okey, semua sekali jaga diri termasuk saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.